ibu dan ayah kita tak pernah lupa untuk doakan kita supaya jadi anak yang soleh dan solehah. Saya pun macam Abang Bel juga dulu. Cuma beza dia, saya bukan muazzin lah. Dia jadi Bilal masa kecil. Saya bukan Bilal, tapi mak ayah saya hantar sekolah agama, pergi mengaji Quran. Alhamdulillah, umur muda, kecil-kecil pun dah habis, dah khatam Quran apa semua. Belajar semua benda. Tapi itulah, bila dah hijrah tu duduk di Kuala Lumpur nak main muzik, dia mulakan aktiviti baru yang dikenali dengan nama sembahyang jamak tu. Bila dah leka jadi tak main gitar sangat, jadi lama-lama dia jamak lah, daripada 5 jadi 3 jadi 2, lama-lama jamak tak payah nama dia. Jadi bila lama-lama tu, dalam pada kita alfa dan leka tadi, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah kurang ke rezeki saya pula. Malahan saya kira dia mengangkat martabat saya dalam seni hiburan ni tadi ke satu tempat yang tinggi. Bawa saya merantau ke mata tempat di dalam dunia, di luar negara, dan memberi pengiktirafan dalam bidang hiburan ni. Saya kira cukup hebat jugalah. Tapi bila kita tengok balik perjalanan itu, apa beza tuan-tuan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang dulu ketika jahiliah. Kecuali beza dia kat sini ialah Abu Sufyan bila Fathu Makkah dia masuk Islam. Tapi sebelum itu hidup dia pun dia dimuliakan oleh Allah juga dengan apa, jadi pembesar Quraisy, orang yang hormat pada dia. Kita tengok perbezaan itu. Saya ni ibaratnya macam tu lah, macam Abu Sufyan lah lebih kurang. Ketika jahil itu Allah angkat darjat dan martabat saya dalam dunia hiburan itu. Letakkan saya jadi orang yang muka keluar TV selalu. Orang tengok, orang lara lah. Geng-geng lara tu sukalah. Mungkin tuan-tuan tengok, mungkin suka sikit lah kot. Dalam hati tengok bila budak ni nak tobat juga, macam tu lah. Itu beza. Sebab saya, masa saya keluar masa Akademi Fantasia tu, imej saya tidaklah rock. Masa tu pun saya jadi pensyarah kat UiTM. Yang datang dengan saya ni, saya punya ex-student kat UiTM, dah grad lah. Hari ni buat master tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi ni buktilah, orang yang berjaya juga, alhamdulillah. Hari ni pun dah solat, alhamdulillah. Jadi bila hari tu saya keluar dalam TV pakai suit, pakai tie, rambut kemas lah. Semua dia ada macam jebon sikit, dia naik atas sikit, cacat sikit, macam tu lah. Tapi image kemas lah. Ramai ibu-ibu bawa pak jumpa saya, dia kata saya nak hantar anak saya belajar muzik lah. Kenapa saya? Sebab saya tengok muzik ni boleh berjaya. Jadi tuan-tuan tengok, ketika zaman jahiliah tu Allah Ta'ala telah beri impact yang baik juga. Bukan dari sudut Islam itu, tetapi dari sudut duniawi, yang mana orang tengok ada masa depan. Zaman dulu cuba tuan-tuan tengok, zaman P. Ramlee hidup lagi, dia kata apa, sampai ada skrip dalam filem Ibu Mertuaku, dia kata apa dia, ahli muzik. Maknanya begitu hinanya darjat orang yang duduk dalam seni hiburan. Yalah, saya faham time tu tuan-tuan joget lambak dan sebagainya, saya kira tak kurang hebat juga bang zaman tu. Sebagaimana bapak saya cerita lah. Jadi mungkin ini adalah persepsi kenapa orang-orang zaman itu sehingga sekarang saya kira tak nak anak-anak mereka terlibat dengan seni hiburan. Sebab banyak selalu nak lagi datang zaman-zaman High Maiden ni tuan-tuan. Pang ni rambut macam dia Tuhan Trojan. Lagi orang tengok, tak nak lah. Ni jangan dengar ni, bakar kaset ni semua. Zaman tu bakar kan. Jiran saya tu, bapak dia jumpa kaset pang ni bakar. Dia benda ni lagu macam tu, bapak dia suruh mengaji Quran, mana boleh dengar lagu macam tu, bakar. Jadi dipendekkan cerita, saya lalu macam-macam perjalanan seni saya ni. Daripada saya kecil-kecil main muzik, sampailah saya diangkat menjadi duta Fender di Malaysia, satu-satunya anak Melayu Islam dan the one and only ambassador dalam Malaysia. Pertama, dan lepas ni saya tak tahu lah, mungkin orang lain pula, tetapi pertama kali orang Malaysia
khususnya orang Melayu Islam diberi pengiktirafan yang begitu tinggi oleh syarikat pembuat kita di USA. Bukan syarikat Malaysia, kan? Syarikat USA. Yang best tu bila vice president dia tahulah saya ni dah pakai kopiah sekarang. Dia bagi tahu, ada report daripada kedai di sini bagi tahu, dia sekarang jadi orang baik dah, pakai kopiah main tak. Dia tak tahulah, dia tak kata kopiah, dia mana tahu kopiah. Tapi dia kata dah jadi orang alim lah. Dia kata dulu nampak juga ciri-ciri Jepun. Tuan-tuan tahu apa dia kata pada saya? Oh, hantar email, hantar teks, cakap bagus tuan-tuan. Orang kita Melayu Islam kata berubah, tobat. Kau tengok 3 hari lagi dia buang kopiah dia. Tengok perbezaan minda tuan-tuan. Mak Saleh tu Kristian, dia boleh cakap apa? Bagus. Kau buat kerja baik untuk agama hang, dia kata. Bagus lah. Tak ada pun dia kata mari kita tarik balik kontrak ni. Kita nak untuk orang, bawa orang pergi neraka je. Tak ada pun, dia tak cakap gitu. Kan, dia kata buatlah. Kan, dan dia tak ada masalah pun saya pakai kopiah ke, pakai jubah ke. Kan, jadi benda tu sebagaimana kita setuju dalam kontrak, benda tu jalan. Jadi alhamdulillah tak ada masalah. Jadi saya ceritakan bagaimana detik-detik ni tentang orang yang hidupnya 24/7, 24 jam seminggu cerita pasal muzik je. Satu hari semalam saya diberi kesempatan bertemu dengan beliau. Dia duduk di Kuching kan, tapi dia balik sekejap. Jumpa semalam, lama tak jumpa. Saya telefon sahabat saya, nama Adlan Sabri, nama pendek Ari. Jadi Ari ini kata saya berkawan 13 tahun dengan dia. Yang mana dia dulu kumpulan metal tuan-tuan. Metal tuan-tuan tahu tak? Bapak-bapak ibu-ibu pasti tak tahu metal. Metal ni tuan-tuan, dia kalau dalam bahasa Melayu kita panggil logam. Hari tu ada buat program dengan saudara-saudara kaya. Sungguh dia bawa kumpulan logam ni dekat Tambun. Saya ingat dia main-main kumpulan logam betul. Lagu dia tuan-tuan, saya rasa tidak sesuai untuk kita bawa di sini. Saya pun tak pandai main lagu dia tu, pasal dia berat sangat. Jadi Ari ni lebih kurang ni spesies-spesies logam. Logam. Lagu dia Malaysia tak kenal, kat Sweden tuan-tuan orang-orang kenal, kat Eropah. Sekali saya telefon, biasalah tuan-tuan zaman jahiliah, mak rock telefon member, mana dia beri salam. Bro kat mana? Gitu lah. Jadi dia pula satu hari tu, 13 tahun kami berkawan, hari tu dia beri salam pada saya. Assalamualaikum. Kita pun tak adalah jahil murakab sangat, tahu juga jawab ni, salam ni wajib. Waalaikumsalam. Cerita pasal gitar, benda gitar pick up ni tadi, macam-macam, tukar tali, tukar tu, tukar ni. Akhirnya tiba-tiba perbualan tu melencong. Pergi kat mana tuan-tuan? Tiba-tiba hari ini menyambut, bro, Nabi SAW bersabda. Cuba tuan bayang, kan pelik tu. Kalau Ustaz Azhar cakap gitu, telefon Syabak benda tu, tak apalah. Dia masuk hadis, kita tak kisah, kita faham. Dia Ustaz, ini Jebon, sama-sama Jebon, tiba-tiba masuk sepotong hadis. Saya pun dah bergambar sekejap. Okey, tak apalah. Ya, dengar je. Cerita balik kita, masuk lagi hadis. Dia kata tak jadi lah, telefon hang ni penat cakap ni dengan hang ni, hangat dah telefon ni. Pergi rumah kat Nilai tuan-tuan. Nilai dekat KLIA lah, airport Ada sebuah college nama NT College di situ. NT College ni rata-rata pelajar daripada luar negara. Pelajar-pelajar Islam ramai. Alhamdulillah, daripada Yaman, daripada Pakistan, daripada Saudi, daripada Yaman dan semualah tempat banyak ada. Jadi saya sampai waktu zuhur kan. Jadi tuan-tuan yang beriman ni, waktu zuhur kena buat apa tuan? Mestilah solat. Betul tak? Nak ada seorang kat sini, mestilah solat jemaah. Azan. Saya tak solat tuan-tuan. Duduk dalam kereta, panas kalau. Buka aircon, relax dalam kereta. Hari ni solat. Saya tak solat. Makan, lepas tu dia ajak makan nasi biryani kambing. Lem mandi dia. Bro, nak makan? Makan nak pula, pergi makan. Lepas makan, waktu asar masuk, sembang lagi kan. Dia pergi solat, saya tak solat juga. Tiba-tiba waktu maghrib,
saya nak solat. Saya beritahu dia, saya kata, boleh tak beri saya kain? Dia bagi kain dengan tuala. Tunggu mandi dulu. Dia mandi dulu lah. Lepas mandi dah siap, pinjam kain dengan t-shirt dia. Pergilah ke surau depan rumah dia. Jumpa dengan seorang muazzin, nama dia Jawad. Jawad ni daripada Pakistan. Ini nak cerita perjalanan dia tentang bagaimana daripada tadi tak solat tu, sebelum tu pun lama dah jamak. Jadi tiba-tiba nak semayang dengan ikhlas hati. Jumpa Jawad ni depan, dia peluknya hari ni. Beri salam. Jawad salam peluk. Saya tengok pun, saya kata, mereka ni kawan lama sungguh, saya kata. Peluk-peluk usakan. Maklumlah bukaan ada jemaah masjid tuan. Itulah. Sekali saya beri salam pada Jawad ni, dia pun buat yang serupa pada saya. Peluk dengan ikhlas tuan, muka senyum. Peluk saya pun seronok. Aku tak pernah rasa perasaan ni dipeluk oleh lelaki yang asing, orang asing. Takut apa? Peluk dan saya rasa goosebump, orang putih kata, bulu roma berdiri tuan. Pasal apa? Pasal seronok, rasa ada orang menyayangi tu dan ditunjukkan kasih sayang itu. Ketika tu belum solat lagi, baru nak solat. Lepas solat jemaah tu, maghrib isyak, sembang dengan dia. Sembang-sembang, saya kata, kenapa aku rasa seronok duduk dengan jemaah ni? Sebelum ni bukan tak dengar cerita ni. Tiba-tiba saya cakap dengan Ari, saya kata, hang besok buat apa? Saya kata, tak ada apa lah. Jom kita pergi jalan-jalan. Jalan-jalan pergi cari masjid. Tuan-tuan biasa dengar di TV ada satu program jalan-jalan cari makan tak? Ni bukan jalan-jalan makan, jalan-jalan cari masjid. Bagaimana kita buat jalan-jalan cari masjid ni tuan-tuan? Pertama sekali bawa baju, pack baju untuk 2-3 hari. Kemudian jalan kereta, tuang minyak penuh-penuh. Kalau lalu Felda Midoi waktu subuh, kita berhentilah solat subuh di Felda Midoi awal waktu berjamaah. Itulah jalan-jalan dari masjid. Jadi perjalanan pertama daripada KL tu kita jalan, tak ada arah tujuan, tak plan langsung tuan-tuan, jalan je. Daripada KL sampailah kita mula perjalanan pukul lebih kurang pukul 2 pagi. Lepas tu pukul 5 pagi lebih 5.30 tu kita keluar. Ni nak masuk subuh ni, siap-siap kita keluar Ipoh. Keluar di Ipoh, semayang subuh di Masjid Negeri. Lepas tu jalan rehat sampai di Kuala Kangsar. Semayang pula zuhur di Masjid Ubudiah. Lepas tu jalan lagi sampai kat Kepala Batas dekat Sungai Petani tu, semayang asar pula kat situ. Ada orang tanya, dia ni tak tahu ruksah ke? Musafir? Tak, kami tak nak buat ruksah tu, tak nak ambil ruksah, kami nak semayang jemaah. Jadi kita tak ada jamak dan kasar lah. Kita join, kita join je macam kita mukim di situ. Lepas tu waktu maghrib, saya dan Ari sampai di satu kawasan nama dia Tanjung Dawai. Tuan-tuan tahu Tanjung Dawai kat mana? Pantai Merdeka tahu? Kedah. Dekat situlah tuan. Lalu solat jemaah maghrib. Semalam tuan-tuan cerita ni macam baru sangat kami rasa pasal semalam saya jumpa Ari ni. Kita sembang balik tuan-tuan, masya-Allah, kita boleh senyum, boleh gelak, macam-macam ada. Baru malam tadi kita sembang. Lepas tu kami nak semayang isyak, ingat-ingat nak pergi Masjid Zahir kat Al-Ustaz. Tak dan. Hujan kuat sangat, lebat. Jadi masuk-masuk isyak tu kami sampai ke satu kawasan nama dia Kota Sarang Semut. Kota Sarang Semut ni tuan-tuan, masya-Allah, masjid dia cantik, besar juga. Tapi jemaah ada 5 orang ni tuan-tuan. Semua veteran perang. Ada 5 tu siapa tuan-tuan? Tok Imam 1, Tok Imam 2, Bilal 1, Bilal 2, Tok Siap. Tak ada orang lain. Sebab apa saya tahu? Sebab lepas tu mereka beritahu. Masa saya masuk solat, saya dengan Hari ni datang, kami macam berjanji, tapi tak janji. Pakai jubah warna kelabu. Jubah warna kelabu, songkok kopiah warna putih. Masuk-masuk Tok Imam perasan, ada orang baru ni datang, bukan muka orang sini dia tu. Tengok-tengok masuk dalam saf. Okeylah solat dulu. Sungguh tuan-tuan, hari semalam kita tergelak besar kami.
Dia buat aksi tu balik. Dia tepuk kat kapet. Lepas habis solat, dia kaling ke belakang. Dia tepuk macam tu. Baca doa. Tuan-tuan, dia tak tahu baru subuh tadi tak solat balik. Doa apa nak baca? Allah. Tok Imam sangka baik dengan husnuzon sungguh. Dia kata ini orang baik ni kan. Sebab apa tuan-tuan? Lepas tu dia tanya saya. Habis solat ni nak tanya ustaz ni, ustaz dia panggil. Dia kata ustaz ni daripada Jakim ke mai daripada KL. Allahu Akbar. Tengok sangka baik sungguh. Tengok, jadi kita tengok daripada mula tu jumpa jawab, kena peluk, seronok tu kan. Allah bagi rasa minat tu datang perlahan-lahan. Orang jumpa orang yang sangka baik dengan kita. Sampai besok sembahyang subuh di Masjid Zahid. Lepas Masjid Zahid, waktu Zuhur tu lebih kurang pukul 12 tu, sebelum Zuhur kita dah plan. Okey, kita nak pergi mana lepas ni? Adakah kita ikut jalan Greek ataupun jalan lain? Hari kata pergi Kangak terus ya. Dia pergi ke Kangak. Di Kangak ni tuan-tuan, kita jalan ikut jalan lama juga. Banyak masjid. Belah-belah utara tu, macam di Terengganu, Kelantan juga banyak masjid sepanjang jalan. Surau-surau. Tapi kami tak berhenti. Selalu 10 minit, 15 minit sebelum kami dah berhenti kat masjid parking. Tacak sikit tuan-tuan. Nak jumpa Tuhan tak? Basuh muka, sensor, spray minyak wangi dan sebagainya. Jadi kita jalan sampai satu masjid, nama dia Masjid Alwi. Masjid Alwi ni di Bandar Kangak lah. Kami masuk je lepas ambil uduk. Saya buka pintu tu tuan-tuan. Pintu lah ni masjid kan tinted semua, banyak aircon Jadi buka je, subhanallah saya kata. Saya cakap dengan Ari, "Hei, hang tahu siapa tu?" Ari kata, aku tahu. Tentu agak-agak siapa Tok Imam yang duduk di atas tikar sejadah. Bukan duduk ni tinggi ni tuan. Jemaah duduk. Tok Imam tu pun duduk sama level tuan, duduk atas tikar sejadah. Imam itu ialah Imam satu Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais. Imam Sudais tuan-tuan, yang tuan-tuan tengok bulan Ramadan baca kunut nazilah nangis-nangis tu. Itu imam dia. Duduk kat situ. Saya terperanjat besar lah tuan-tuan. Apa imam dia buat kat sini? Kita memang tak tahu dia mari situ. Jadi lepas salat jemaah, baca Quran sikit. Orang masjid kata bacalah Quran sikit. Saya pun dengar. Ada rakam juga di telefon. Saya pun kata, hang tunggu sini hari. Sebab hari ni duk ambil gambar dengan BlackBerry dia tuan-tuan. Mana boleh? Imam kat sana, dia kat sini. Mana boleh zoom pecahlah gambar. Hang tunggu. Aku ambil kamera aku Ustaz. Saya pun macam Ustaz Azhar terus juga main kamera. Bawa kamera saya tuan-tuan. Tu dia lens 70-200. Ada geng kamera tahu lah. Bawa ambil tuan-tuan, masuk balik masjid, ambil gambar tu. Masa tu imam nak keluar dah. Dia keluar, saya pun reverse. Lagi dia nak keluar, saya reverse. Sampailah tiba-tiba kita memang dah keluar sungguh di luar masjid. Di sebelah sini ada satu kereta yang mana kemudian baru saya tahu kereta tu yang nak bawa dia. Saya ambil gambar tu sampai tak boleh ambil. Tuan faham maksud dia? Ambil gambar nak tekan, sampai tak boleh tekan apa siapa. Dia tak boleh fokus itu. Subjek itu berada terlalu dekat dengan kita. Rupa-rupanya kat depan saya dah. Subhanallah. Betul. Saya turun kamera tu. Lens tu dengan kamera memang berat lah. Saya turun, saya tengok dia depan mata saya. Saya tahu bila tu bang? Tahun lepas. Tuan-tuan tahu tak, bulan 4 ni kalau panjang umur 20 hari bulan insya-Allah, baru cukup setahun saya bertobat. Tak sampai setahun ni lagi duduk sini. Bulan lepas, tahun 2011 bulan April. Baru sangat. Jadi apa yang berlaku, Tok Imam ni yang baik ni, kalau Tok Imam masjid Kota Sana Semut boleh senyum cakap saya ustaz, Tuan bayangkan Tok Imam Mekah macam mana dia punya sangka baik pada kita. Dia tengok saya, dia senyum tuan. Dia senyum tak apa, saya pun senyum. Tiba-tiba dia main ulok tangan tuan. Ulok tangan nak salam dengan saya. Siapakah saya tuan? Jebon yang hendak disalami oleh dia. Kita bayangkan. Saya pun tak lepas peluang lah salam tuan. Lepas tu Ari yang ada di belakang dengan BlackBerry dia pun berlari anak untuk dapatkan bersalam dengan dia. Lepas tu dia masuk kereta, dia jalan.
Ada satu perkara tuan-tuan kena tahu. Kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Taala yang mana saya tahu selepas itu saya berjumpa dengan imam dua di Masjid Alwi ni, nama dia Ustaz Zahid. Ustaz Zahid ni dia mai teguk saya di tengah. Saya ada program di sana, dijemput oleh Ustaz Yusaini di Mati. Ustaz Yusaini jemput imam dua ni mai. Dia kata, "Syekh, nak sembang Ustaz?" Ya Ustaz. Apa dia Ustaz? "Saya ni imam dua di Masjid Alwi." "Ya Ustaz." "Masa hantar duk mai tu, ana lah imam bertugas." Dia kata. "Okey, ya. Apa cerita dia Ustaz?" "Nak beritahu, masa kejadian itu sepatutnya Imam Sudais ini tidak berada di Masjid Alwi. Dia telah dijadualkan untuk pergi ke masjid lain yang bernama Masjid Putra, tuan-tuan. Tapi last minute, akhir-akhir tu, dia kata dia nak tukar masjid ni." Betul, bayangkan, kalau dia pergi Masjid Putra, saya semai Masjid Alwi, saya tak jumpa dia. Dan mungkin saya masih jadi jebon lagi sampai ini. Wallahualam, tak tahu. Tapi inilah asbab dia, tuan-tuan. Di mana saya sebut tadi daripada awal, mak ayah kita tak pernah putus-putus mendoakan kita. Ketika kita leka, jadi lara, jadi sebagainya, macam-macam, duk merempit weli, wekang dan sebagainya, mak ayah kita doa juga pada kita. Begitulah kasihnya mak dan ayah pada kita. Kita tak pernah nampak. Saya biasa, tuan-tuan, tadi siang saya jumpa, saya patut ada fotografi outing tadi. Saya melawat bapak saya. Jadi last minute saya telefon sahabat saya yang menganjur ni, saya kata, "Minta maaf, bapak saya dah keluar wad baru-baru ni, masuk balik petang tadi. Jadi saya pergi melawat." Saya kata, "Minta maaf lah, saya nak tengok bapak saya, tapi insyaAllah malam ni saya ada, insyaAllah." Jadi tuan-tuan bayangkan, masa saya zaman Jepun tu, mak saya ni, tuan-tuan, mak kita semua insyaAllah saya rasa sama. Bila anak balik daripada jauh, dia nak raih apa, dia masak makanan kegemaran kita, betul? Tuan-tuan bayang, saya masuk, saya tak semayang. Masuk tu sampai waktu dah zuhur, mak saya pun dah masak-masak. Kita ni duk tunggu ni. Masa tu tak okok, tuan-tuan, biasa jebon tunggu mak ni, lapar perut ni, bila nak makan ni? Apa lama sangat buat ni? Buka-buka pintu, tengok mak tengah sujud, tengah semayang, lepas tu minta doa, nangis, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, yang doa tu, doa ni lah saya sebut. Saya dengar ayat yang sebut, "Ya berilah, ampunilah dosa anak-anak aku. Tunjukkan mereka jalan yang lurus. Lindungilah mereka." Ni nangis, tuan-tuan, bercucuran air mata. Saya jadi jebon duduk KL. Tuan-tuan bayangkan. Jadi itu sebab pengajaran daripada kisah ini, saya kira, tuan-tuan, sebagaimana Abang Mel sebut, ialah janganlah kita berputus harap daripada rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok apa jadi pada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab doa Nabi SAW, dia masuk Islam. Sebab Nabi doa, tuan-tuan. Kalau Nabi tak doa, mungkin tidak sampai taufik dan hidayah itu kepada umat. Ada juga Nabi doa, bapa saudara Nabi Abu Talib, tapi tak dapat. Sampai Allah turun wahyu dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah sebut, "Dan adakah kamu fikir kamu boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayangi?" kata Allah kepada Nabi SAW. Jadi tuan banyak Nabi doa tu pun ada yang sungguhnya Allah lebih maha mengetahui, tapi Allah tak beri hidayah kepada Abu Talib, sebaliknya memberi hidayah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itulah pengajaran dia, tuan-tuan, sebab sedikit, mudah-mudahan ada manfaat sedikit, insya-Allah kita nak kongsi. Ini bukan apa, tuan-tuan, kami ni bukan lebih baik pada tuan-tuan pun, tapi sebab dulu jebon, hari ni dah ada kesedaran. Dan kesedaran ni mesti datang dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh buat-buat, tuan. Ni tak boleh, bro, agak-agak malam ni pada medol ni kita pakai kopiah, bro, ini orang baik-baik ni. Tak boleh, tuan. Dia mesti istiqamah, tuan. Dan pertama sekali kita datang sini, tuan-tuan, selain daripada meraihkan jemputan dan sebagainya, bukan kata nak bagi pengajaran pada tuan-tuan tazkirah pun tidak. Mengongsi pengalaman kita supaya orang pelik-pelik fikir macam mana dulu jebon-jebon ni hari ni boleh jadi baik. Nak beritahu kita bukan kita ni baik, sebab Allah memakbulkan doa ibu dan ayah kita.
Jadi teruskan tuan-tuan berdoa untuk anak-anak kita. Dakwah dan tarbiyah itu sesungguhnya bermula dengan diri kita, kepada adik isteri kita, suami kita dan anak-anak kita, seterusnya dapat membentuk masyarakat yang lebih baik, lebih taat kepada Allah dan Rasul mudah-mudahan. Dan seterusnya marilah kita hidupkan kembali sunnah Nabi SAW dalam setiap apa yang kita buat. Jadi kalau ada makrok, brother-brother yang ada kat sini rambut panjang tuan, boleh rambut panjang, niat untuk ikut sunnah Nabi SAW dapat pahala. Kalau niat ikut Jepun tak dapat pahala. Niat untuk aku nak rambut panjang ni sampai para leher ni, nak ikut Nabi SAW dapat pahala sunnah. Pakai topi tak apa, tak nak pakai kopiah, pakai topi rok tak apa, niat ikut Nabi nak dapat sunnah punya pahala, pasal nak pakai alas kepala, insya-Allah dapat pahala. Kita mula dengan sunnah-sunnah yang mudah dulu, insya-Allah. Yang penting hari ni tuan tengok masyarakat ada kesedaran yang hebat. Mana saya cerita tadi konsert-konsert tuan, subhanallah. Hari ni Abang Ben aku pergi temu dengan ahli ekspedisi Iwan, ramai tuan-tuan anak muda datang. Jadi itulah kami pun mengucapkan syabas dan tahniah juga kepada pihak penganjur. Hari ni pertama kalilah saya datang ke Fedah Medoy ini. Selalu dengan nama aja Medoy. Hari ni sampai dah Medoy. Jadi insya-Allah semoga usaha ini diteruskan lagi. Wallahu a'lam. Okey,